أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم بثلاثة خصال حب نبيكم وحب أهل بيتي وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dimuliakan Sahibul Bait, Tuan punya madrasah Darul Zahra, yang dimuliakan para guru-guru, para asatizah, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita pada pagi yang penuh keberkatan dan penuh kemuliaan. Pada pagi Isnin yang mulia ini, kita dapat berkumpul di suatu tempat yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu taman daripada taman-taman syurga. Iaitulah di mana tempat disebutkan akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Satu perhimpunan, satu majlis yang diadakan semata-mata untuk menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis untuk kita mendapat ilmu-ilmu yang barakah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis untuk kita membicarakan tentang kekasih agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza maratum bi riyadil jannah," apabila kamu lalu di kebun-kebun syurga, "farta'u fiha," maka hendaklah kamu berhenti di dalamnya. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksudkan riyadul jannah, taman-taman kebun-kebun syurga ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hiya majalisul ilmi," ialah majlis-majlis ilmu. Maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berada dalam satu majlis ilmu, suatu tempat yang mulia, satu tempat yang amat barakah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan bagi salah seorang bagi sahabat baginda, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu, julusuka sa'atan fi majlis ilmi, duduk engkau satu saat pada majlis ilmu, la tamassu qalaman, pada kamu tidak menyentuh akan qalam, wala taktubu harfan, dan pada engkau tidak menulis akan suatu haraf, khairul laka, terlebih baik kepada engkau, min aitaki alfi raqabah, daripada engkau memerdekakan akan 1000 orang sahaya. Satu saat saja kita berada dalam majlis ilmu, maka begitu mulianya, begitu besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah jangan kita merasa jemu untuk kita berada dalam majlis-majlis umpama ini. Dan majlis yang kita adakan pada pagi ini ialah majlis untuk kita meraihkan orang yang telah menghantarkan kepada kita akan segala pembendaharaan ilmu kepada kita, yang sampai kepada saat ini kita menjadi
umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu mutiara yang begitu indah, suatu mutiara yang begitu mahal harganya. Jika dibandingkan dengan dunia dan isinya, tidak ada yang dapat mengatasi daripada mutiara iman yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah mana manusia berada dalam keadaan kegelapan jahiliah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan laksana bintang, laksana matahari, laksana bulan yang menerangi kegelapan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita iman, Islam dan ihsan, yang mana dengan ketiga-tiga nikmat inilah yang membawa kita kepada mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang penuh keberkatan ini, kita berkumpul bersama dengan para alim ulama. Para alim ulama merupakan mereka yang menjadi sandaran ilmu yang datang daripada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya, ulama merupakan pewaris para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka mewarisi ilmu dan hikmah daripada para nabi-nabi, khususnya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengajarkan kepada kita dengan amal-amal yang saleh, amal-amal kebajikan, amal-amal yang boleh membawa kebaikan kita, bukan sekadar untuk dunia kita saja, bahkan yang lebih utama untuk akhirat kita. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita hidup di atas dunia ini untuk kita mencari bekalan, untuk kita menuju ke kampung kekal abadi, kampung akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, tazawwadu, berbekalaskan kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang menjadi wasilah, yang menjadi tangga untuk kita sampai kepada insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum daripada kita menggapai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan orang yang membawa wasiat, orang yang membawa wasilah untuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah daripada kalangan para alim ulama. Sehingga Allah Taala menempatkan para alim ulama merupakan insan, merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala menyatakan, innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanya sahaja yang paling takut akan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan hamba-Nya ialah daripada kalangan alim ulama, daripada kalangan guru, daripada kalangan masyayikh, daripada kalangan asatizah. Mereka inilah yang menunjuk jalan kita untuk mencapai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mari yang kita adakan pada hari ini merupakan satu wasail, merupakan satu wasilah untuk kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidul muttaqin, penghulu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sayyidus salihin, merupakan penghulu bagi segala mereka-mereka yang soleh. Jadi mudah-mudahan kita berada pada saat ini, pada waktu ini akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai anugerah. Jangan kita ketinggalan daripada berada dalam majlis umpama ini, kerana kita dihadiri dua kumpulan. Satunya kumpulan alim dan kumpulan yang kedua muta'alim, orang yang mengaji dan orang yang mengajar. Sebagaimana disebut oleh Nabi tadi, bahawasanya orang yang duduk satu saat saja di amal ilmu terlebih baik daripada dia memerdekakan akan 1000 orang saya. Dan sambungan hadis tersebut Nabi SAW menyatakan, wa nazaruka ila wajil alimin, dan memandang engkau kepada wajah-wajah orang yang alim. Semata-mata kita memandang, menilik dengan tilikan kasih sayang kita kepada wajah orang alim, maka Nabi menyatakan khairul laka, terlebih baik, min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, terlebih baik daripada 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda yang engkau sedekahkan untuk sabilillah. Wassalamuka ala alimin, dan memberi salam engkau kepada orang yang alim,
maka khairul laka, terlebih baik kepada engkau min ibadati alfi sanah, daripada engkau melakukan ibadat selama 1000 tahun. Ini merupakan anugerah yang begitu besar yang Allah Ta'ala himpunkan kita pada pagi ini. Kemudian, siapakah yang menjadi wasilah sambungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Iaitulah tidak lainnya ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah, untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan hanya kita mengatakan aku kasih kepada Allah. Sebagaimana sebagian daripada ulama tafsir mengatakan, sebab diturunkan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ada sebagian sekelompok daripada manusia yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan inna nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami kasih kepada Tuhan kami. Tetapi mereka tidak mengikuti jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyukai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyukai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala menyatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat Qul, katakanlah alimu ya Rasul, bagi mereka yang mengatakan inna nuhibbu, sesungguhnya kami kasih Rabbana, Tuhan kami, dalam masa yang sama mereka ingkar dengan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala menyatakan Qul, katakan alimu wahai Rasulullah kepada mereka yang berkata demikian, in kuntum tuhibbunallah, jika sebenarnya kamu kasih kepada Allah, jika kamu benar-benar sayang kepada Allah Ta'ala, jangan hanya berucap di bibir mulut saja mengatakan cinta sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi hendaklah kamu zahirkan, kamu nyatakan, kamu tunjukkan di atas kasih kamu kepada Allah Ta'ala dengan bahawasanya kamu fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut akan daku ini, kamu hendaklah mengikuti hamba-Ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana kamu mengikuti perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, barulah pastinya kamu akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala, untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pintunya mislah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu mengatakan aku hanya cinta kepada Allah, dalam masa yang sama tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terpadam obor imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, diceritakan salah seorang daripada aulia ilah yang masyhur, Rabi'atu Adawiyah, seorang wanita yang tekun melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya masyhur semenjak daripada dulu sampai kepada hari ini, yang memperkatakan tentang kehebatan ibadat yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengalahkan ibadat yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Hebatnya Rabi'atu Adawiyah, sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah menggali kubur untuk ditanamkan, dikebumikan jenazah beliau. Sebelum daripada itu, beliau telah khatam Quran di dalam kubur yang disediakan untuk beliau setelah beliau meninggal nanti sebanyak 6,000 kali. Beliau khatam dan kubur yang akan disediakan, yang telah disediakan untuk dikebumikan jenazah beliau setelah beliau meninggal nanti sebanyak 6,000 kali. Begitu hebat amalan yang dilakukan oleh Rabi'atu Adawiyah. Tetapi setelah mana ditanya kepada beliau, bagaimanakah cinta kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami ingin mengetahui bagaimanakah cinta kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu katanya Rabi'atu Adawiyah, hatiku telah dipenuhi dengan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini tidak ada ruang lagi, tidak ada kekosongan lagi hatiku untuk mencintai yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau
mengucapkan perkataan demikian, lalu Allah Subhanahu wa taala telah memadamkan sifat kewaliannya. Allah tak menanggalkan sifat kewaliannya sehinggalah dia jatuh menjadi orang yang awam, akhirnya bertaubat dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikembalikan sifat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah tekun melakukan ibadat kepada Allah siang dan malam, mereka tu menjaga daripada mentaati perintah Allah Ta'ala, mengawal diri daripada melakukan maksiat derhaka kepada Allah Ta'ala. Mata mereka jaga daripada melakukan maksiat, telinga mereka menjaga daripada mendengar perkara maksiat, mulutnya dijaga daripada perkataan-perkataan yang maksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga dicabut sifat kewaliannya kerana mengatakan hatinya sudah tidak ada tempat untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang melakukan maksiat siang dan malam? Bukan hati saja melakukan maksiat, seluruh anggota, seluruh tubuh badan kita melakukan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lupa untuk kita menyintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita berat untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mengetahui tentang kelebihan berselawat kepada Nabi, tidak ada suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu Allah Taala telah memulai dengan zatnya yang qadim lagi azali. Allah Taala tak perintahkan kepada kita solat 5 waktu, tetapi Allah Taala tidak memulai solat itu dengan zatnya yang qadim lagi azali. Allah tak perintahkan kepada kita melakukan ibadat puasa, ibadat zakat, ibadat haji dan umrah, tetapi Allah Ta'ala tidak memulai zatnya terlebih dahulu mengerjakan ibadat-ibadat tersebut. Tetapi ibadat salawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah memulai zatnya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sentiasa berselawat kepada Nabi. Allah sentiasa menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada hari-hari yang tertentu saja, bukan hanya pada bulan-bulan yang tertentu saja, bukan hanya pada saat-saat yang tertentu saja, tetapi sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman, dahulu, kini dan selamanya. Sentiasa Allah Taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah diikuti oleh para malaikat. Lalulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai mereka beriman, hendaklah kamu mengucap selawat dan salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh-penuhnya. Kita amat mengetahui tentang kelebihan berselawat kepada Nabi, tetapi berapa kalikah ucapan selawat kita kepada Nabi sehari semalam yang kita hantarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan ketika hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah setiap malam berdoa untuk umatnya, kasih rindu kepada umatnya, sehingga Nabi menyatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Sekali saja Nabi ulang, Nabi mengatakan, tuba, beruntunglah bagi mereka yang melihat akan daku dan beriman akan daku. Tetapi Nabi mengulang 7 kali, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, sebanyak 7 kali Nabi mengatakan, beruntung dan bertuahlah. Beruntung, 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 beruntung. Bagi siapa? Liman lam yarani, bagi mereka yang tidak pernah melihat akan daku, tetapi wa amana bi, tetapi dia itu beriman dengan aku. Jadi mudah-mudahan kita yang berada dalam majlis, kita meraihkan hari kebesaran, hari yang agung, hari yang mulia, hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, kita banyakkan ucapan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan tanda cinta, kasih, ingatan kita yang tak putus-putus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tidak bertepi, tidak pernah berakhir, sehinggalah ketika mana
Dibangkitkan Nabi SAW, orang yang pertama sekali dibangkit pada hari kiamat nanti, Nabi kita SAW. Lalu Nabi SAW bila bangkit daripada makam baginda, lalu ditanya kepada malaikat Jibril, apakah hari ini wahai Jibril? Apakah hari ini wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, hadza yaumuddin. Hari ini merupakan hari kiamat. Dibangkitkan manusia daripada kubur masing-masing pada hari ini. Apa ucapan yang permulaan keluar daripada bibir baginda sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak bertanya di mana isteriku. Nabi tidak bertanya di mana anak-anakku. Nabi tak bertanya di mana cucu-cucuku. Tetapi Nabi mengatakan, ummati, ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putus-putus mengingati kita sebagai umatnya. Tetapi bagaimana kita sebagai umatnya tidak mampu untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang kehidupan kita. Hanya kita menyebut nama Rasulullah, hanya kita ingat Rasulullah pada saat-saat yang tertentu saja. Itu pun kerana dalam solat itu menyebut nama Nabi itu menjadi suatu kerukunan. Boleh jadi kalaulah tidak menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan tasyahud akhir, dan juga tidak dijadikan rukun selawat di atas Nabi dan tasyahud akhir, boleh jadi sebahagian besar kita lupa untuk kita berselawat ingat kepada Nabi SAW. Allah yang menjadi kekasih Nabi SAW, begitu mengasihi Nabi, maka kita hanya menuturkan saja kita kasih kepada Nabi, sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Tetapi bagaimana serahan jiwa kita benar-benar, adakah kita menyintai, mengasihi Nabi SAW? Jadi itulah sedikit daripada untaian nasihat kata-kata yang nasihat ini untuk al-faqih sedikit, yang banyak lalai, lupa kepada Nabi SAW. Ketika susah dan ketika senang, lupa kita kepada Nabi SAW. Nabi tidak pernah lupa kepada umatnya. Nabi terbukti kasih sayangnya kepada umat. Sehingga Nabi mengatakan, menjanjikan, man ahabbani, sesiapa yang ia kasih akan aku. Siapa juga daripada kalangan umatku yang kasih kepadaku, kana ma'i fil jannah, adalah dia tu serta dengan aku dalam syurga. Tengok, Allah Ta'ala beri syafaat untuk Nabi SAW, mensyafaatkan kepada umatnya, menarik tiap-tiap tangan umatnya, sehingga mereka yang telah dimasukkan ke neraka sekalipun, yang masih lagi ada iman dalam hatinya, ditarik oleh Nabi SAW. Sehinggalah ditanya kepada Nabi, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi SAW, adakah engkau telah puas hati wahai Muhammad? Adakah engkau telah puas hati wahai Muhammad? Lalu ketika itu Nabi SAW mengatakan, ya, aku telah puas hati. Aku telah membantu sekalian daripada umatku. Bukan saja umat yang terdahulu memasuki syurga Allah Ta'ala, sehinggalah umat yang terakhir dimasukkan oleh Nabi kita SAW dengan berkat kebesaran kemuliaan yang ada pada Nabi kita SAW. Jadi saya kadang untuk tengah hari ini, mudah-mudahan apa yang diperkatakan ini sama-sama kita ambil pengajaran dan sama-sama memberi manfaat kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan kita yang berada malam ini dengan sebab cinta kasih kita kepada Allah dan Rasul, dengan perkumpulan kita bersama dengan para salihin yang berada di sini, mudah-mudahan kita akan berkumpul dengan Sayyidus Salihin, penghulu bagi segala orang saleh, iaitu Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.